أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, yang dihormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail, berbahagia Tan Sri, Datuk-datuk, datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua berada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi pada malam ini di kesempatan kita menanti masuknya waktu solat fardu isyak, sama-sama kita mendengarkan, kita berkongsi ilmu dalam bidang bab ihsan, iaitu amalan orang soleh dalam menjaga 7 panca indera. Jadi sebelum kita meneruskan perkongsian ilmu, sama-sama kita beristighfar sebanyak 3 kali, mengucap kalimah syahadah sekali, kemudian membacakan salawat tafrijiyah. Seterusnya kita membacakan niat menuntut ilmu. Saya bacakan, tuan-tuan ikut. Kita mulakan dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ini kita namakan dia salawat kamilah ataupun salawat tafrijiyah, dan kita pernah cerita berkenaan salawat ini pada 24 ataupun 22 kalau tak silap saya Disember yang lalu. Kemudian kita bacakan niat menuntut ilmu. Saya bacakan, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi
Ya Allah, kami berniat belajar dan mengajar, ambil ilmu, sampaikan ilmu. Kami berniat mengingatkan diri kami dan memperingatkan diri seterusnya ahli keluarga, jiran tetangga dan seluruh orang yang menghampiri dengan kami dan disebarkan kepada yang lain. Ya Allah, kami berniat memberi manfaat kepada diri untuk menuntut ilmu dan mencari manfaat-manfaat nanti, memberi keutamaan dan mencari keutamaan, menganjur diri berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada hidayah, menunjuk kepada kebaikan. 12 niat itu untuk semata-mata untuk mendapatkan pandangan Allah, semata-mata untuk mendapatkan redha Allah serta mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah. Niat tadi kerana apa? Kerana 4 perkara ini. Pertama, nak dapat redha Allah, nak dapat harapkan pandangan Allah, nak dapat redha Allah, nak dekat diri dengan Allah, nak dapat ganjaran kelebihan pahala dari sisi Allah. Itulah tujuan kita hidup di atas muka bumi. Dalam niat ini terkandung perjalanan orang soleh. Siapakah orang soleh? Orang yang mengambil peduli pandangan Allah dan mengabaikan pandangan manusia. Orang yang menjaga diri, melihat keaiban diri tanpa melihat keaiban orang lain. Orang yang menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya dan segala perkara panca indera yang bakal kita sebutkan nanti. Tuan-tuan, tentang niat ini, di antara Nabi yang amat ingin ataupun amat cemburu dengan amalan niat ini adalah Nabi Musa. Nabi Musa sangat cemburu dengan umat Nabi Muhammad sehingga kan ada di antara dialog. Oh, belum. Betul tu. Ada di antara ada di antara dialog Nabi Musa alaihi salam, ya Allah, aku dengar, aku baca di dalam Taurat, ada satu kaum bila mana mereka ini berniat melakukan kebaikan, niat sahaja, mereka diberikan satu ganjaran pahala. Bila mana mereka melakukan apa yang diniatkan, ditulis bagi mereka 70 hingga 700 kali ganda. Ya Allah, jadikan mereka itu umatku. Jawab Allah, tidak Musa, mereka umat Nabi Muhammad. Kita pernah sebutkan dahulu. Baik, ini niat. Maka di sini para alim ulama, para salihin yang mana mereka ini sangat mengambil berat terhadap perkara tersebut, maka mereka mengarang, maka mereka menyusun beberapa amalan yang baik, maka dimulakan dengan pelbagai niat. Contoh, kita masuk di dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ini bulan yang Allah Ta'ala beri banyak rahmat Allah, banyak keberkatan-keberkatan, dan bulan tersebut banyaknya pengampunan. Apa niat kita masuk bulan ni? Kena ada niat. Ya Allah, aku masuk dalam bulan Rejab ini, ya Allah, nak menambah amal. Ya Allah, masuk dalam bulan Rejab ini nak memohon keampunan, nak berzikir dan sebagainya. Tambahkan banyak niat. Baru sahaja satu niat dikurniakan satu pahala. Siapa yang melaksanakan apa yang diniatkan ditambah 70 hingga 700 kali ganda. Berbanding orang yang tak niat. Contoh, tuan-tuan duduk di rumah, siap-siap nak ke mana bang? Tak tahu lagi nak ke mana. Pun keluar. Belum masuk maghrib lagi, tiba-tiba azan singgah masuk. Maka perbuatan datang ke masjid itu belum diniatkan. Maka kalau lebih baik, sebelum nak keluar masjid, ya Allah, aku keluar ini kejap lagi, masuk waktu maghrib aku nak pergi ke masjid, nak solat berjemaah bersama imam, rakaat pertama, takbir pertama bersama imam. Tu niat. Bila mana dia lakukan perjalanan ke masjid, tadi dapat satu pahala, diberi 700 kali, 70 hingga 700 kali ganda. Masuk ke masjid diberi 70 hingga 700 kali ganda. Masuk bersama berjemaah takbir bersama dengan imam juga diberi 700 hingga 70 hingga 700 kali ganda. Ini kelebihan niat, tuan-tuan. Baik. Terdahulu kita telah menceritakan tentang perkara ini, yang mana satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki, dan lelaki itu adalah malaikat Jibril. Bertanyakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Soalan pertama saya letakkan di awal itu kerana ulama yang letak iman. Akhbirni anil Islam, maka diceritakan rukun Islam yang 5. Kemudian ditanya akhbirni anil iman,
Rasulullah menyampaikan rukun iman yang 6. Kemudian ditanyakan tentang soalan akhbirni anil ihsan, perihal ihsan. Maka 3 perkara ini Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu tak siapa yang datang tanya tu? Lelaki yang datang sangat cantik, rupanya sangat tampan, pakaian yang putih berseri. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Rasulullah menjawab, ni jawapan dia. Dia adalah malaikat Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kalian agama kalian. Maka apa itu agama, tuan-tuan? Agama itu terbina di atas 3 dasar ini. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Baik. Ini iman. Kita dah bicarakan dahulu. Rukun iman yang 6, kita dah bicarakan tentang Islam, rukun Islam yang 5. Kemudian kita bicarakan tentang rukun ihsan. Apa itu rukun ihsan? Beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Ini bukan rasa Allah memandang, itu tauhid. Kita sembahyang, kita rasa Allah melihat. Penglihatan Allah tak sama dengan penglihatan makhluk. Itu tauhid, itu keimanan. Ini rasa, hati-hati kita rasa. Tak, kita duduk dekat satu tempat yang tak ada orang, ada CCTV depan mata kita, maka kita merasakan ada orang sedang perhatikan. Itu rasa. Jika tidak merasakan, kita beribadah seolah-olah melihat Allah, maka ketahuilah Allah sedang melihat diri kita. Tak. Jadi Islam itu terbina di atas 3 perkara ini: akidah, fiqh dan ilmu tasawuf. Yang mana akidah ini adalah untuk kita mengenal Allah. Bahkan dengan mempelajari ilmu tasawuf, kita akan memantapkan iman dan memagari fiqh. Macam mana nak mantapkan iman? Nanti kita akan lihat. Kena faham satu lagi perkataan, bila mana kita beramal tanpa mempelajari ilmu ihsan, maka ketika itu kita punya amal itu tidak dipagari, tidak ada pagar, maka kita akan langgar border-border yang Allah Ta'ala tetapkan. Contoh nanti kita lihat bagaimana untuk mengaplikasikan ihsan. Sebab kita membicarakan tentang amalan orang soleh dalam menjaga 7 panca indera. Jadi nak bicarakan tentang amalan orang soleh jaga 7 panca indera, nak kena bicara tentang kena terjun dalam ilmu ihsan. Maka pertama, kosongkan diri. Ini kita dah sebut dah dulu. Kemudian isi, dah kosong kena isi. Bilik yang kotor ada najis, maka pertama buang najis tu, kosong. Kemudian isi, dah kosong, dah bersih, isi dengan udara segar, buka tingkap. Kemudian tambah dengan air freshener, MBPO dan sebagainya, terpulang. Kemudian akan dapat anugerah Allah, iaitu keselesaan. Boleh tak kita, bang, bilik kita kotor, pergi beli selesa, pergi beli indah, pergi beli rasa bahagia untuk duduk dalam bilik ini? Tak boleh. Dia kena ada 2 usaha itu, iaitu kosong dan isi dan hias. Baik. Jadi tuan-tuan, kita telah bicarakan tentang takhalli. Kita telah bicarakan tentang bagaimana orang soleh menjaga 7 panca indera dalam bab mata. Ini pada bulan yang lalu. Jadi hari ini tuan-tuan, ada masa lebih kurang dalam 18 minit sahaja lagi, lebih kurang 20 minit. Maka kita bicarakan tentang bagaimana untuk menjaga telinga. Bagaimana, ya sebelum ini mata, dan sekarang kita perhatikan bagaimana untuk menjaga telinga. Yang orang soleh sangat mengambil berat terhadap perkara ini. Adapun telinga itu, maka dijadikan dia bagimu supaya mendengar kalam Allah, iaitu Al-Quran, dan mendengar hadis Nabi, dan mendengar hikmah awliya Allah. Orang-orang soleh, awliya Allah ni orang-orang soleh lah.
iaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada mengenalkan kita akan Allah dan takut kepadanya, dan menyampai kepada mengenal negeri akhirat. Maka hendaklah, kata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab Hidayatus Salikin, maka hendaklah kita ini semua sekali memelihara telinga kita itu daripada 5 perkara. Apakah 5 perkara tersebut? Yang pertama, pelihara telinga daripada mendengar segala yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan syariat. Apa itu? Yang tidak sesuai dengan syariat. Contoh, kita dengar satu nyanyian, kita dengar suatu kita dengar satu nyanyian yang di dalamnya terdapat unsur-unsur permujaan agama lain. Sama tak dengan syariat? Sesuai tak dengan syariat Islam? Tak sesuai. Maka itu dah, dengan perkara itulah telinga kita perlu dihindarkan. Yang kedua, pelihara, ini orang soleh dia selalu jaga telinga. Pernah? Belum lagi, kejap lagi. Yang kedua, pelihara akan orang yang mengumpat orang. Pelihara telinga mendengar akan orang yang mengumpat orang. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana tidak mengumpat seseorang, melainkan ada orang yang mendengar orang mengumpat. Ada tak tuan-tuan datang satu tempat, tiba-tiba tengok seorang ni dia sembang dengan batu, dia sembang dengan pokok, cerita tentang orang lain? Tak ada. Bila kita datang, contohlah saya jumpa ustaz, jumpa Tok Imam. Tok Imam nak tahu tak? Tok Imam juga kena. Tok Imam nak tahu tak? Sekian. Maka bermulalah cerita, sama ada menceritakan keaiban orang ataupun sebagainya. Maka dosa orang yang mendengar orang yang mengumpat sama seperti orang yang mengumpat. Ini hadis Nabi. Nanti kita bicara. Baik, itu yang kedua. Pelihara mendengar kepada perkataan yang keji. Telinga kita ini kita pelihara daripada mendengar perkataan yang keji. Apa sahaja perkataan yang keji maka ditinggalkan. Asalnya kita nak dengar, sebab perkataan yang keluar daripada mulut dua, sama ada baik ataupun buruk. Yang buruk tu kena hati-hati. Yang mendengar tu, ni belum bicara tentang lidah lagi, ni bicara tentang telinga. Yang keempat, engkau pelihara daripada mendengar dengan dia perkataan yang sia-sia, yang batil lagi sia-sia. Perkataan yang batil ni perkataan yang salah lah, perkataan yang maksiat, tak boleh dengar. Sama ada cerita tentang orang, sama ada cerita tentang perkara maksiat, sama ada cerita tentang macam-macam perkara akhir zaman ni boleh kita tahu. Dan juga pelihara telinga daripada mendengar cerita ataupun perkataan yang sia-sia. Apakah erti sia-sia? Sia-sia ialah perkara yang tidak ada kena mengena, tidak ada kebaikan, tidak ada menambahkan pahala untuk akhirat. Perkara yang bila mana dilakukan tidak menambah amal, perkara yang tidak ada kena mengena dengan akhirat, tak ada menambahkan amal, menambahkan pahala kita untuk kebaikan akhirat. Itu perkataan yang sia-sia. Contoh perbuatan yang sia-sia apa dia? Contoh perbuatan yang sia-sia, boleh jadi, saya sebut contohnya, boleh jadi tengok bola pukul 3 pagi di kedai mamak. Kita nak kategori perkara itu dosa ke pahala? Tuan-tuan, dosa ke pahala? Bukan dosa, tak dosa, sebab dia bukan buat maksiat. Pahala tak? Tak tahu juga. Maka benda yang dia ada tak? Duduk tengok bola pukul 3 pagi di Maplay, di kedai mamak.
maka dia ada kena mengena tak, ada dah menambahkan pahala tak? Wallahu a'lam. Tengok pada keadaan orang tu, kok-koklah gol, subhanallah, aku solat 2 rakaat kejap lagi, tu menambahkan amal, jadilah tu. Tak gol, kejap aku nak pergi solat tahajud 2 rakaat, sebab dia bangun pukul 3 pagi. Gol, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, kok keluar macam itulah. Itu lidah dengan telinga sekali lah. Tapi nak ceritanya contoh perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, maka kita boleh kiaskan, kita boleh carikan perkara yang sama. Sekiranya tidak ada kena mengena, tidak ada menambahkan pahala untuk kehidupan kita di akhirat, maka itulah dipanggil perkataan yang sia-sia. Yang terakhir, untuk menjaga telinga, pelihara mendengar orang yang mengata akan kejahatan orang lain. Ini yang kelima. Kalau terdahulu tuan-tuan, terdahulu kita nak bicara tentang menjaga mata tu juga ada 5. Bagaimana nak jaga mata? Melihat perempuan ajnabi atau lelaki ajnabi, perempuan ajnabiah atau lelaki ajnabi. Maknanya kita tak boleh tengok lelaki yang boleh kita kahwini, perempuan yang boleh kita kahwini. Yang kedua, tidak boleh melihat muda belia. Lelaki tak boleh tengok lelaki, perempuan tak boleh tengok perempuan dengan pandangan syahwat. Ketiga, memelihara mata daripada melihat orang Muslim dengan pandangan yang menghina. Yang keempat, pelihara kepada melihat segala keaiban orang. Orang tu kaki dia capik, kita pun tengok. Dalam hati kita ada berkata-kata perkataan yang tidak baik. Itu ceritanya datang daripada mana? Datang dari pandangan mata. Semua perbuatan 7 panca indera ni akan pergi kepada hati. Itulah pintu iblis masuk ke dalam hati kita. Yang kelima, melihat segala kelazatan dan kemewahan dunia. Sebab apa? Boleh tak kita nak tengok Ferrari? Boleh tak kita nak tengok banglo besar? Boleh. Tapi ulama kata tinggalkan. Tak haram, tapi tinggalkan. Kerana apa? Dia akan mendatangkan kita ini kemahuan kepada dunia. Baik, itu menjaga mata. Hari ini kita mempelajari tentang bagaimana Allah menjaga telinga. Dan kita masuk sedikit bagaimana menjaga mulut. Sekali lagi, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, bagaimana untuk kita menjaga telinga? Pertama, engkau pelihara daripada mendengar segala yang bid'ah, yang dicela, yang tidak muwafaqah dengan syariat. Ustaz, Yasin malam Jumaat ada orang kata bid'ah tu tak boleh dengar ke Ustaz? Tidak muwafaqah dengan syariat, tidak sesuai dengan syariat. Al-Quran, hadis Nabi sebut, Iqra, bacalah Iqra ma tayassaru minal Quran, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Bahkan tuan-tuan, amalan surah Yasin ini dibaca setiap hari, sama ada pagi atau malamnya. Tapi kita ini tak mampu, maka para ulama pilih hari Jumaat, malam Jumaat dibacanya surah Yasin. Kalau saya di Mesir tuan-tuan, setiap pagi selepas subuh, habis bagi salam, habis zikir, kami akan masuk terus membaca surah Yasin setiap pagi. Bi Yasin ya Allahu faqbal li da'wati wa haqqiq li amali taji'u ala khairi. Itu doa surah Yasin, baca dengan rentak irama begitu sampailah habis panjang. Setelah selesai Yasin, akan masuk baca Quran masing-masing, hafal Quran, khatamkan Quran bersama dengan seorang syekh. Tapi bila hari Jumaat, setelah zikir, setelah solat subuh berjemaah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kami baca zikir selepas solat. Habis zikir selepas solat, doa. Habis doa ada zikir tambahan sedikit. Selepas daripada itu akan baca surah Al-Kahfi terlebih dahulu. Malam tadi baca dah, siang bagi baca lagi. Habis baca surah Al-Kahfi akan baca Yasin. Sebab boleh buat, alhamdulillah boleh teruskan. Kalau siapa nak pilih baca Kahfi, Ustaz kami nak baca Kahfi, tak mau baca Yasin, terpulang silakan. Tapi nak ingatkan, Yasin seboleh-bolehnya dibaca setiap hari. Baik. Maka kalau membaca Yasin pada malam Jumaat, yang mendengarnya bukan dengan perkara bid'ah lah, dia sesuai dengan syariat, dia bid'ah hasanah. Okey, baik.
Pelihara mendengar akan orang yang mengumpat. Kita jangan mendengar orang yang mengumpat. Kerana apa? Takkan mengumpat seseorang melainkan ada orang yang mendengar. Kita dah bagi tahu tadi. Kita ulang sekali lagi. Perkara yang seterusnya, mendengar kepada perkataan yang keji. Dengar orang mencarut, dengar cerita di radio, cerita yang menaikkan hawa nafsu, menaikkan syahwat, cerita yang mendatangkan rasa diri lebih baik daripada orang lain. Tu keji tu. Dengar cerita, dengar puji-pujian. Bagus tak dengar puji-pujian? Tuan-tuan, kalau ulama dia tak suka dipuji. Kenapa? Pujian tersebut akan menyebabkan dia lupa diri. Hang ni baguslah. Orang puji tak apa. Tapi bila mana kita suka kepada pujian, itu ada masalah besar. Hati-hati. Itu di antara perkara yang keji hati kita ni. Datang ikut mana? Datang ikut telinga. Masuk ikut telinga, hati akan suka. Oi, bagus rupanya aku ni. Oh gitu. Siap. Dia dah ada sifat ujuk tu. Nanti kita akan bicarakan sifat-sifat yang akan terbit disebabkan dengan penjagaan. Tidak ada penjagaan kepada 7 panca indera. Akan datang. Kita akan sebut penyakit-penyakit hati. Kalau dapat penyakit zahir, kencing manis, darah tinggi, alhamdulillah. Bukan minta, tapi alhamdulillah kalau Allah Ta'ala dah bagi. Kerana apa? Berkat dengan penyakit tersebut Allah Ta'ala ampun dosa. Berkat dengan penyakit tersebut Allah Ta'ala kabulkan doa-doa kita. Orang yang sakit doanya makbul. Kemudian Allah Ta'ala hapuskan dosa dan Allah Ta'ala angkat darjat. Kurniakan pahala lagi. Tapi kalau dapat penyakit batin, kalau dapat penyakit hati, amalan tidak diterima oleh Allah. Kalau kita lihat di 7 peringkat langit, ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Itu nanti kita akan cerita. Namun sebelum nak cerita serangan yang bakal datang, pelihara diri kita ini daripada mata melihat 5 perkara, telinga mendengar 5 perkara. Yang keempat, pelihara mendengar perkataan yang batil lagi sia-sia. Dan yang terakhir, pelihara mendengar orang yang mengata akan kejahatan orang lain. Bahaya tuan-tuan mendengar orang yang mengata kejahatan orang lain. Hang nak tahu tak? Ada orang tu tutup telinga. Pasal apa hang tutup telinga? Jangan lagi aku dikira sebagai orang yang mencerita kejahatan orang lain. Hati-hati tuan-tuan. Orang yang mengumpat orang lain dosanya lebih besar daripada beberapa kali zina. Nanti kita jumpa hadis tersebut. Orang yang mendengar orang mengumpat, dosanya seperti orang mengumpat. Tak pasal-pasal dapat saham sama. Sebab apa? Orang yang mengumpat kadang-kadang dia nak mengumpat sikit dia. Tiba-tiba mulut kita kata, "Oi, betul ke? Oi, betul lah. Aku tak tipu, demi Allah." Tu dia tambah lagi. Sebab apa? Sebab kita dengar, lepas tu kita sahut lagi. Ini bahaya telinga. Kemudian kita masuk sedikit. Ni apa benda bawang keluar ni? Tengok. Sedih bawang tu. Sebab tak pasal-pasal dia naik membawang. Pelihara lidah. Pelihara lidah itu daripada 8 perkara. Ini kita sempat baca sedikit sahaja. Nanti insya-Allah kita akan sambung. Maka hendaklah engkau pelihara akan lidahmu daripada berdusta, sama ada dengan bersungguh-sungguh atau bersenda-senda. Hati-hati tuan-tuan. Contoh, kita balik, kita kata dekat anak kita, jom adik bangun, pagi-pagi kita gerak dia pergi sekolah kan. Dek bangun, cucu ke adik anak ke terpulanglah. Dek bangun, nanti atuk belanja aiskrim, nanti ayah belanja aiskrim. Tiba-tiba balik sekolah kita tak beli. Dia kata apa? Ayah janji tadi nak bagi aiskrim. Dalam hati kita, aku gurau je nak bagi dia semangat bangun tu. Besok pun sama, kita cakap perkara yang sama. Lusa kita cakap perkara yang sama. Akhirnya dia kata, alah ayah sembang lebih, bukan nak bagi pun. Dalam kurungan dia kata, ayah pembohong. Nampak tuan-tuan? Itu kalau bersenda-senda. Jangan didik anak kita kenal diri kita ini dengan janji-janji manis. Kan nyanyi lagu Aisyah, Janji Manismu, lagu lama. Okey, baik. Maka jangan engkau biasakan berdusta itu dengan bersenda-senda, kerana demikian membawa kepada berdusta yang sungguh-sungguh. Dan kita juga ketika itu mengajar anak, cucu ataupun adik kita untuk berdusta. Nanti dia akan tiru perbuatan kita. Dek, jom tolong akak
Dek jom tolong abang, nanti abang belanja. Hang nak belanja pakai apa? Hang bukan ada duit, yang kecil lagi. Saya saja je acah gurau nak main-main dengan adik. Nampak dia dah start belajar membohong. Hati-hati tuan-tuan. Membohong itu salah satu daripada tanda orang munafik. Firman Allah Subhanahu wa taala, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal kaziba babun min abwabin nifaq, bahawasanya dusta itu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Hati-hati, orang munafik, orang yang ada nifak, dia itu pintu dia pergi kepada nifak, iaitu fasik. Orang fasik, nikah dia kalau dia jadi wali, nikah tu tak sah. Hati-hati tu, jangan buat main. Dia tasawuf, dia akan bersangkutan dengan hukum fiqh. Pasti. Kalau kita solat tadi, solat maghrib tadi, solat itu apa? Fiqh. Termasuk dalam arahan Allah untuk kita beramal. Mana fiqh? Maka ketika mana saya jadi imam, ketika nak jadi imam, nak solat, saya kata, oh jadi imam ni baca sedap-sedap sikit, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, sampailah habis main kita nak dengar. Ada tak orang cakap, oh ustaz baca tadi sedap. Dia pun berbunga-bunga hati. Bermakna apa tuan-tuan? Dia sembahyang tadi untuk mendapat pujian orang. Ketika itu Allah Ta'ala tak terima sembahyang dia sebagai imam tadi. Jangan. Itu saya cerita diri saya lah tuan-tuan. Itu contoh. Baik. Jadi pelihara diri kita itu daripada berdusta. Azan kita berhenti terus. Nanti kita akan sambung akan datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ada tempat yang harus berdusta, ada tempat yang wajib berdusta. Itu nanti kita akan bicarakan juga. Untuk ni orang kata apa? Untuk preview. Juga di antara yang lain, pelihara lidah kita itu daripada menyalahi janji. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebut, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, ayatul munafikun salasah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Iza ayatul munafiku salasah. Iza haddasa kadzaba, bila berkata dia berdusta. Wa iza u'tumin wa iza wa'ada akhlafa, bila mana dia berjanji dia mungkiri. Yang ni. Maka pelihara lidah kita itu daripada menyalahi janji. Yang ketiga, pelihara lidah kita daripada mengumpat orang lain. Pelihara lidah kita ni, tuan-tuan, lidah kita ini guna je untuk 2 perkara sahaja. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari pembalasan, hendaklah dia berkata yang baik-baik sahaja ataupun diam. Maka 2 perkara ini buat. Nak sebut ni baik ataupun diam. Sekiranya perkataan yang keluar itu perkataan yang tidak baik, lebih baik diam. Kerana apa tuan-tuan? Takkan mengumpat seseorang Muslim, seseorang lelaki, satu manusia takkan mengumpat, melainkan dia merasakan dia lebih baik daripada orang yang mengumpat. Maksudnya apa? Maksudnya dalam hati dia ada ujub. Ujub ni apa dia? Rasa diri lebih baik. Ada tak pencuri mengumpat orang mencuri? Ada tak orang yang na'udzubillah minaz zalik, orang yang suka minum arak, dia pergi bercerita, Tok Imam nak tahu tak? Tu jiran sebelah saya kaki minum. Sedangkan dia pun kaki minum. Ada tak orang mengumpat macam tu? Tak ada tuan-tuan. Jadi hati-hati. Sebab apa? Orang yang merasa diri dia lebih baik, dia dah kopi sifat iblis. Ingat tak ketika mana peristiwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Adam, Allah Taala perintahkan kepada Azazil untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka ketika itu Azazil apa dia? Aba wastakbara. Dia enggan. Kenapa dia enggan? Wastakbara. Dia enggan, kemudian dia takabur. Kenapa dia enggan? Kerana dia merasakan diri dia lebih baik. Kemudian dia keluar, dia wastakbara, dia keluarkan perkataan.
ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Siapa yang mengumpat, dia telah sebut perkara yang lebih bahaya daripada iblis. Iblis sebut dia lebih baik. Orang yang mengumpat, dia tak sebut orang lebih baik, bahkan dia cerita keburukan orang. Dia tak cerita Adam ni kotor, Adam ni, tak sebut gitu. Dia kata aku lebih baik daripada Adam, aku dijadikan daripada api yang menjulang. Kemudian baru dia sebut sedangkan dia dijadikan daripada tanah yang kotor lagi hina. Jadi orang yang mengumpat ada sifat iblis dalam diri. Jadi sekadar itu dahulu tuan-tuan. Cukup dah masa? Belum lagi, seminit lagi. Yang keempat, nanti kita tambah lagi 3 minit. Yang keempat, pelihara lidah kita ini daripada mencela perkataan orang dan membenarkan diri. Contohnya, bila mana orang bercakap, "Weh, hang tak tahu, aku tahu. Begini. Tujuan dia apa dia? Untuk tunjuk diri dia lebih baik daripada orang lain dan untuk mengaibkan orang tersebut. Bantahan tersebut terhadap permasalahan ilmu untuk mengaibkan orang tersebut. Ini kadang-kadang ada. Mudah-mudahan tiada. Kan orang cerita, "Weh, hang kan tahu apa, hang ni. Hang tahu aku ni begini. Dia nak tunjuk, sebenarnya dia nak tunjuk dia lebih tahu daripada orang lain. Ini dia sekarang perkataan yang dia sebut tu semua menuju kepada ujub. Yang kedua dan yang ketiga menuju kepada ujub. Namun pecahan dia adalah mengumpat akan orang lain satu bahagian, mencela perkataan orang untuk membenarkan diri dia, ataupun bantah permasalahan ilmu untuk mengaibkan orang. Kemudian contohlah macam penceramah, dia ustaz, tiba-tiba dia cerita bidang kedoktoran, dan bidang tersebut dia cerita tu nak kata betul semua tak, tapi ketika itu dia pun keluar, "Ustaz, saya doktor." Kalau dia nak membetulkan, dia akan cerita cara lain. Tapi kadang-kadang dia nak menjatuhkan orang, maka terpulang kepada niat orang yang berkata. Baik, sesenang faham. Dan yang kelima, menyucikan diri dan memuji akan dia. "Oi, aku bukan macam ni tau, aku begini." Itu bahaya tu tuan-tuan. Itu dah keluarkan ujub di dalam hati, dia dah takabur dah tu. Dah macam iblis lah. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, laknat akan sesuatu daripada makhluk Allah. Apa sahaja makhluk Allah, jangan kita laknat dia. Laknat ni apa dia? Celaka engkau. Sebutlah, Quran pun sebut celaka kan. Wailul lil mutaffifin. Kan wailul, macam-macam lah. Orang yang sembahyang, yang lalai dalam sembahyang. Kita sebut, kita tersepak batu, kita celakakan batu tu. Apa hal? Apa masalah batu tu? Dia makhluk Allah, tak ada kacau kita pun. Kita yang tak jaga mata kita, tak jaga pergerakan kita, tersadung tangga, marah tangga. Tak guna punya tangga. Kaki dia yang salah, langkah tak betul. Hati-hati, perkataan tersebut nanti bimbang di hari kiamat, di hari akhirat. Binatang, pokok, kayu, batu yang kita cela itu menuntut di hadapan Allah. Ini paling bahaya sekali tuan-tuan. Pelihara mendoakan kejahatan atas seorang daripada makhluk Allah. Keluar pada masjid, keluar daripada masjid, kasut kita hilang. Ya Allah, tadah tangan, doa orang yang dizalimi kan makbul. Ya Allah, apa lagi? Ya Allah, bagilah dia ini aksiden. Contoh. Sebab apa? Curi slipper, curi kasut mahal, kasut jenis Crocodile, Timberland contoh, mahal ni. Tiba-tiba kawan tu aksiden. Betul dia aksiden dengan doa kita, dan disebabkan aksiden tersebut kakinya patah. Dengan sebab kakinya patah, dia kehilangan kerja dan sebagainya. Nanti di hadapan Allah dia akan sebut, "Ya Allah, aku hanya mengambil kasut Timberland dia sahaja." Tiba-tiba dia mendoakan dengan doa tersebut, "Aku kehilangan kakiku. Ya Allah, aku tuntut pengadilan." Bahaya tuan-tuan. Doa cela kita bila mana dizalimi, doa kita makbul. Doalah untuk kebaikan. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan orang yang mencuri tadi. Ya Allah, ampunkan segala dosaku, panjangkanlah umur. Doa untuk diri. Kan itu lebih baik. Contoh, orang tu mencuri kasut kita, kita doa, "Ya Allah, beri hidayah kepada orang yang mencuri." Kemudian dia itu Allah Ta'ala berikan anugerah, bertaubat dan dimasukkan ke dalam syurga. Kita ni confirm syurga? Confirm tak syurga? Tak berani cakap kan?
Tak tahu. Tiba-tiba nanti di syurga, di akhirat, tengok orang yang ambil kasut kita tu masuk dalam syurga. Kita tempatnya na'udzubillah. Nanti orang yang mencuri itu kata, ya Allah, dulu di dunia aku ambil kasut dia, dengan sebab doanya aku bertaubat, aku dimasukkan ke dalam syurga, sedangkan dia berada di bawah sana, ya Allah. Takkan sanggup dia nak biar kita dalam syurga sebab doa kita? Allah. Walaupun dia menzalimi kita, walaupun dia orang kafir, jangan doa individu. Ya Allah, hancurkanlah Bill Clinton. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Patutnya beri hidayah, itu lebih baik. Masa dah tamat. Terakhir tuan-tuan, pelihara lidah kita daripada bergurau dan menghina orang lain. Nanti kita akan syarah dengan lebih lanjut, akan datang insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin fi afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.